Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata musannif, maka tiap-tiap orang yang mati, sesiapa sahaja yang sampai ajalnya. Orang yang mati ini adalah orang yang telah sampai had rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila telah sampai had, sakatan, batasan rezeki-rezeki yang telah Allah aturkan di dalam kehidupan seseorang itu, umurnya dan sebagainya, maka nyawanya akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksudkan tidak ada rezeki. Situ baru betul kata tak ada rezeki. Orang yang tak ada rezeki, nyawanya akan diambil oleh Allah. Selagi ada rezeki, hamba Allah itu tidak akan diambil nyawanya oleh Allah. Cuma perlu kita faham, rezeki itu bukan bermaksud kemewahan. Rezeki bukan maksud kekayaan. Rezeki bukan maksud kesihatan. Rezeki itu pelbagai umur kita rezeki, diberi taufik oleh Allah untuk beribadah rezeki, ilmu yang bermanfaat rezeki, hari ini Allah jaga kita daripada kecelakaan juga rezeki. Jadi rezeki itu ada kalanya mewah, ada kalanya sederhana, ada kalanya kurang. Bukan rezeki dengan makna kaya, bukan. Rezeki bukan semata-mata maknanya duit. Maka apabila telah sampai qadar yang telah Allah tetapkan untuk diri kita sedia kala lagi, contohnya diri saya, Allah telah menentukan sebanyak mana rezeki saya, maka apabila habis ataupun sampai tahap dan tempoh yang telah Allah tetapkan, maka sampailah ajal saya, matilah. Usahalah bagaimana menjaga kesihatan, menjaga keselamatan dan sebagainya. Apabila telah sampai waktu, maka Allah akan mengambillah nyawa itu, matilah itu. Jadi maka tiap-tiap orang yang mati. Jadi kita orang yang hidup sekarang ni berhajat kepada Allah supaya nyawa kita dipanjangkan oleh Allah. Setiap orang yang hidup berhajat kepada Tuhan agar nyawanya dipanjangkan. Begitulah juga orang yang mati berhajat supaya Allah menghidupkan mereka kembali. Orang yang berada di dalam kemaksiatan berhajat kepada Allah agar diberi taufik meninggalkan maksiat supaya boleh melakukan taat. Yang sedang melakukan taat berhajat kepada Allah agar dikekalkan ketaatan dia. Itu tanda-tanda sekalian makhluk senantiasa berhajat, berkehendak, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara sifat ketuhanan, berhajat kepadanya segala makhluk. Berhajat kepadanya oleh sekalian makhluk. Baik.
Jadi maka orang-orang yang telah mati tentu kena soal, yakni pasti akan disoal oleh malaikat yang diwakilkan oleh Allah, iaitu malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir ini di antara malaikat yang wajib kita ketahui namanya, menjadi fardu ain. Setiap muslimin mukminin wajib mengetahui 10 nama-nama malaikat. Di antara 10 tu malaikat Munkar dan Nakir, yang mana Allah memberi tugas khusus kepada mereka untuk menyoal sesiapa sahaja yang berada di alam barzakh. Sesiapa sahaja yang berada di alam barzakh, maka mereka akan bertemu dengan malaikat Munkar dan Nakir. Kerana setiap orang yang mati itu akan pasti disoal, sama ada dia orang baik, dia orang soleh, ataupun dia orang taleh, pasti akan disoal oleh malaikat Munkar dan Nakir. Bagaimana keadaan dia? Bagaimana sifat malaikat Munkar Nakir ni? Bagaimana sifat dia? Ini baru nama dia. Untuk mengenal dia, kita kena tahu sifat dia. Apa sifat dia, malaikat Munkar Nakir ni? Seperti disebut di dalam kitab yang lain, katanya apabila dihantarkan mayat di dalam kubur. Cerita kubur ni tilik kepada hukum adatnya, hukum kebiasaan. Pada kebiasaannya, bila mati akan dihantarlah di kubur. Ada juga jarang-jarang berlaku matinya tidak diketemui, maka tidak ada kubur bagi mereka. Direput begitulah. Kalau mati dalam hutan, reput hancur begitu. Kalau mati dimakan binatang, binatang tu lah kubur dia, dalam perut binatang tu lah. Yang mati kebakaran dan sebagainya. Jadi apabila sampai mayat itu di dalam kubur, nescaya datang akan dia oleh 2 malaikat yang hitam keduanya. Ini di antara sifat malaikat Munkar Nakir. Apabila datang dalam keadaan hitam keduanya, matanya bersinar berkilau tu seperti kilat. Bermula suara keduanya malaikat Munkar Nakir ni seperti guruh peti, kita kata. Suaranya seperti peti pada pihak kuatnya. Pada pihak kuatnya, suara malaikat Munkar Nakir ni seperti peti, seperti guruh pada pihak kuat. Takut tak kita bila dengar peti? Takut. Tutup telinga, tutup telinga dengan bantal dan sebagainya. Takut. Suara peti itu menakutkan. Mata keduanya seperti kilat yang menyambar. Allah, yang menyambar, yang membelah oleh keduanya. Jadi matanya itu seperti kilat yang menyambar tu. Kalau kita tengok di langit waktu hujan, spark tu macam mana terangnya cahaya kilat tu, macam mana terangnya pancaran kilat tu, macam itulah sifat mata malaikat tadi. Dahlah tubuhnya hitam, matanya pula seperti pancaran kilat, terang. Suaranya seperti guruh. Kemudian apa lagi sifat dia? Dalam kitab ni disebutkan sifat dia, sifat malaikat Munkar Nakir yang kita semua akan jumpa besok.
Kalau kita mati malam ni dikebumikan, malam ni kita akan jumpa malaikat ni. Kalau besok kita mati, besok diuruskan jenazah kita, maka besoklah kita jumpa malaikat Munkar Nakir ni. Selama hidup ni kita dengar suaranya, kita dengar namanya disebut-sebut selalu. Itu pun kalau kita hadir kuliah dan sebagainya. Pernah dengar malaikat Munkar Nakir, malaikat Munkar Nakir, soal dalam kubur dan sebagainya. Bila saat kita mati, kita sendiri akan bertemu. Seorang pun tak boleh mengecualikan dirinya tak nak jumpa. Dia kata aku tak nak jumpa. Minta pada Allah, ya Allah, bila aku mati nanti janganlah kau pertemukan aku dengan malaikat Munkar Nakir. Dah. Sebab tu janji Allah dah. Siapa mati pasti akan jumpa malaikat Munkar dan Nakir ni. Cuma keadaan sifat malaikat Munkar Nakir ni kembali kepada bagaimana si mati itu kembali kepada Allah. Kalau si mati itu kembali kepada Allah dalam keadaan dia menjadi orang soleh, orang bertakwa, penutup hidupnya baik, walaupun waktu mudanya, waktu silamnya penuh dengan dosa maksiat, tapi penutup hidupnya tu cantik. Penutup hidupnya tu dia menjadi seorang hamba yang taat patuh pada Allah zahir dan batinnya. Tu orang panggil husnul khatimah. Kita ni yang nak menjadi penilaiannya di hari kiamat besok, bagaimana cara penutup hidup kita. Bagaimana keadaan seseorang itu dibangkitkan nanti daripada kubur, bergantung bagaimana kematian dia tu. Saat dia mati tu dia orang soleh ke orang toleh? Saat dia mati itu dia orang dekat dengan Allah ataupun dia orang yang jauh daripada Allah. Itu dia punya titik tolak dia. Meskipun waktu mudanya dia soleh, dia solehah, tapi akhir usianya bergelumang dengan dosa dan maksiat, maka bangkitnya celakalah. Bangkitnya daripada kubur besok dalam keadaan buruk. Bangkit daripada kuburnya tak elok. Kerana apa? Penutup hidupnya tidak elok. Meskipun di awal usia, waktu muda, waktu bujang, waktu 40-an, 50-an dulu duk buat baik, buat amal soleh banyak dan sebagainya, tapi penutup hidup dia penuh dengan maksiat, maka bangkitnya daripada kubur besok, na'udzubillah min zalik, itu su'ul khatimah. Kesudahan hidupnya tu jahat, tak elok, jahat. Ada pun orang yang pada waktu mudanya, waktu zaman silamnya, macam-macam dosa maksiat yang dia buat. Kemudian dia mendapat hidayah taufik daripada Allah, petunjuk daripada Allah, dia berusaha bertaubat, menuntut ilmu, baiki ibadahnya, menuntut ilmu agar dapat dilakukan ilmu dengan amal. Kemudian mati di dalam keadaan demikian, maka matinya husnul khatimah. Walaupun dulu dia kaki judi, contohnya, husnul khatimah, matinya baik. Maka bangkitnya di padang mahsyar besok daripada kubur baiklah, mulialah kebangkitan kita. Jadi kita nak yang mana? Jadi jangan kita putus asa daripada rahmat Allah dengan sebab kita pernah melakukan pelbagai dosa. Jangan. Syaitan, iblis, nafsu kadang-kadang membisikkan tipu dayanya seolah-olah kita tidak lagi diterima oleh Allah setelah kita bergelumang dengan dosa-dosa besar. Dia membisikkan demikian supaya kita berputus asa daripada rahmat Allah. Ada yang macam tu. Jadi di sini saya nak ingatkan kepada kawan-kawan, teman-teman, khususnya diri saya sendiri, jangan kita jadikan zaman kegelapan kita dulu, zaman kemaksiatan kita dulu, zaman lara kita dulu, sejahat apapun, semaksiat apapun, jangan sekali-kali putus asa daripada rahmat Allah. Tidak ada istilah terlambat untuk menjadi orang yang soleh, yang solehah di sisi Allah. Selagi kita hidup, tidak ada istilah terlambat, terlewat. Sekarang ni
waktu yang paling bernilai, waktu yang paling berharga yang kita boleh gunakan untuk memperbaiki diri kita di sisi Allah, meskipun semalam hingga ke belakang kita penuh dengan dosa. Bila Allah bagi kita peluang saat ini, ketika ini masih lagi hidup, boleh bernafas, masih lagi waras, menunjukkan Allah masih memberi peluang kepada kita untuk memperbaiki perhubungan kita dengan Allah. Tidak ada istilah terlambat. Aku ni dah banyak dosa, macam-macam maksiat yang aku dah buat, Allah tak terima dah aku. Alang-alang tu biarlah aku duduk dalam keadaan begini sampai aku mati. Na'udzubillah. Ini ciri-ciri orang yang berputus asa daripada rahmat Allah. Jangan. Rahmat Allah tu lebih luas, maha luas nak berbanding dengan dosa dan maksiat yang kita lakukan. Keampunan Allah tu maha luas daripada kemaksiatan yang sekalian hamba Allah melakukan. Nak dihimpunkan segala jenis dosa manusia daripada umat Nabi Adam alaihi salatu wassalam sampailah umat Nabi Muhammad SAW yang terakhir, dihimpunkan segala kemaksiatan, kejahatan, kesesatan, nak dihimpunkan segala jenis dosa dan maksiat umat manusia ni sejak daripada Nabi Allah Adam sampailah Nabi Muhammad SAW. Luas lagi rahmat Allah, luas lagi rahmat Allah Subhanahu wa taala, luas lagi keampunan Allah. Maka oleh yang demikian jangan berputus asa. Jangan berputus asa. Cari guru yang boleh membimbing rohani dan jasmani kita. Belajar agama fardu ain khususnya. Kemudian usaha perbaiki. Meskipun tak sempat nak jadi baik lagi, dalam proses insya-Allah matinya husnul khatimah. Baru 2 hari 2 hari ataupun dalam perjalanan nak pergi tempat menuntut ilmu, dia nak berubah. Contohnya dalam perjalanan nak pergi menuntut ilmu, dia ni ahli maksiat. Dia ni ahli maksiat, apa saja dosa yang dia tak buat, tapi dia dah azam mulai saat ni aku nak berubah, aku nak taubat, aku nak bersihkan hati aku. Aku nak bersihkan hati aku daripada benda-benda jahat, benda kotor, benda maksiat. Aku nak gantikan dengan sifat-sifat baik, insya-Allah. Aku nak pergi belajar agama, aku nak fahamkan betul-betul agama dan aku nak amalkan. Lalu dia pun pergilah dalam perjalanan nak pergi cari tempat menuntut ilmu. Contohnya berlaku kemalangan. Contohnya berlaku kemalangan, matinya tak sempat sampai lagi husnul khatimah. Matinya husnul khatimah. Allah ampunkan segala dosa-dosa dia apabila dia ada azam dan niat yang macam tu, walaupun tak sempat sampai lagi di tempat menuntut ilmu tadi. Itulah luasnya rahmat Allah, luasnya rahmat Allah. Oleh yang demikian, para muhibbin yang dikasihi Allah, janganlah kita tertipu dengan permainan bisikan syaitan yang nak meragu-ragukan kita terhadap sifat kasih sayang Allah. Jangan. Dia maha pengasih, dia maha penyayang, dia maha mengetahui, dia maha berkuasa. Dia maha mengetahui kelemahan hamba-hamba yang dia ciptakan sendiri. Baik, kemudian sifat lagi, sifat malaikat muka nakir ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mata keduanya seperti kilat yang menyambar, yang membelah oleh keduanya akan bumi dengan taring. Bertaring rupanya malaikat muka nakir. Bertaring. Allahu akbar. Macam mana ni? Membelah oleh keduanya malaikat mungkar dan nakir tadi akan bumi dengan taring keduanya. Dia ada taring. Dengan taring dia tu boleh membelah bumi.
malaikat munkar nakir punya ganas ni. Allah ciptakan dia. Maka datang keduanya dia akan mayat daripada pihak kepalanya. Maka berkata sembahyang itu, jangan keduanya kamu itu datang akan dia daripada pihakku. Maknanya jangan kau nak mengazab aku, katanya mayat tadi itu, daripada pihak kepala aku ni, jangan. Maka dengan makna kerana beberapa banyak sembahyang yang ia si mati tadi sembahyang akan dia pada malam dan pada siang, kerana takut ia si mati daripada tempat ini. Sebab dia takut alam barzah ni lah. Waktu dia hidup dulu atas dunia, dia banyak menunaikan sembahyang. Maka jangan, katanya amalan tadi tu, katanya solat tadi, jangan kau azab mayat ni, jangan kau azab mayat ni daripada kepala dia, jangan. Kerana waktu malam kepala dia ni, malam siang banyak bersujud kepada Allah. Ini dalil yang mana amal soleh yang dilakukan oleh kita itulah yang akan menolong diri kita sendiri nanti di alam barzah. Dia tak kata, wahai malaikat, jangan kau azab si mati ini kerana kepalanya dulu pernah disarungkan mahkota dah. Kerana di dunia dulu dia pernah sarung mahkota. Oleh yang demikian jangan azab dia daripada pihak kepala dah. Bukan kerana solat yang dia kerjakan. Jadi maksud solat tu solat yang sah. Solatnya banyak dan sah. Solatnya banyak tetapi betul. Bukan solatnya banyak tapi salah. Sebab tu kita kena mengaji, belajar bab solat, baiki solat kita. Banyak lagi kesilapan dan kesalahan dalam sembahyang kita sebenarnya. Kalau kita tak belajar, kita tak akan jumpa salah silap dalam solat kita, sama ada zahir dan batin maupun batin. Bila kita belajar bab solat, nanti kita akan nampak kelemahan yang ada di dalam diri kita sendiri tentang sembahyang yang kita lakukan. Jauh lagi. Jadi jangan berpuas hati dengan sembahyang yang kita dah lakukan selama ni. Jangan pernah ada rasa puas hati dengan apa sahaja amal yang kita kerjakan. Jangan. Dan merasa, maka tiap-tiap orang mati itu tentu kena soal oleh malaikat munkar dan nakir, dan merasa azab, yakni bagi orang maksiat, dan ataupun nikmat bagi orang yang baik. Kalau orang yang mati tadi dia orang baik, maka nikmatlah yang dia rasai di dalam alam barzah. Kalau dia mati dalam keadaan dia ahli maksiat, maka azablah yang dia akan terima. Dengan tidak ada beza di antara mayat yang ditanam atau mayat yang tiada ditanam. Contohnya seperti mayat yang dimakan binatang yang buas-buas. Contohnya dia mati, contohnya seorang tu mati di dalam kandang harimau contoh. Dia pergi zoo, tengok-tengok terjatuh dalam kandang rimau. Jatuh di baham dia gatah kenduri di rimau ramai-ramai. Semua telan dalam perut dah habis. Takkan nak belah perut rimau tu. Meskipun dia mati dimakan oleh binatang yang buas, tetap akan bertemu malaikat munkar nakir. Ataupun mati hilang di dalam laut, contohnya mati lemas, tak jumpa mayatnya, sampai bila-bila tak jumpa mayat, bangkainya tak jumpa, tulang pun tak jumpa, tetap akan disoal oleh malaikat munkar nakir. Ataupun dia mati meletupkan diri dia sendiri, bunuh diri, ditelannya bom contohnya. Ditelan bom, kecewa dengan hidup dia telan bom contohnya. Manusia ni kali kira bila dirinya dikuasai oleh nafsu dan syaitan,
Dia takkan, maknanya dia boleh buat benda macam tu. Dia boleh buat benda macam terjun bangunan, terjun jambatan, tembak diri sendiri. Sebab apa tu? Dah dikuasai oleh syaitan. Dirinya tu dah dikuasai, hatinya, akalnya dah dikuasai oleh nafsu dan syaitan. Bahaya. Seperti dimakan binatang yang buas-buas atau mati hilang di dalam laut. Mati kena langgar kereta api contohnya. Jadi daging burger, hancur. Dulu Tok Guru pernah cerita berlaku di Kelantan dulu, dekat kat kampung situ. Ada orang mati kena langgar dengan kereta api. Kutip daging mana yang jumpa, masuk dalam bakul, bawa mandi kat sungai. Tu cara mandi jenazah dia. Tak dalam bakul, macam basuh daging kenduri tu lah. Macam tu jadi hancur lebur. Pun akan bertemu malaikat muka nakir juga. Sebab yang disoal tu rohnya, bukan jasadnya. Bukan jasadnya yang disoal, besok roh kita. Kerana Allah Ta'ala amat kuasa, yakni maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Kenapa tu? Boleh soal juga, walaupun matinya tak jumpa mayat, matinya tak dikuburkan dan sebagainya. Jawabnya kerana Allah maha kuasa. Allah maha kuasa. Terduduk bawah urusan Allah. Kita dah belajar dah. Dah belajar dah. Ta'alluq kudrat Allah, ta'alluq iradat Allah, apa yang harus bagi Allah kan. Ni guna dia. Jadi jangan kita kata tak masuk akal, tak masuk akal, tak masuk akal. Akal kita tu kena berteraskan iman. Barulah ada perbezaan di antara akal muslim mukmin dengan akal orang kafir. Jadi Allah maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu, lagi sangat mengetahui. Tetapi segala hal yang berlaku pada mayat itu dilindungkan oleh Tuhan daripada mata kepala manusia. Dengan kehendak Allah, Allah tidak kehendak menzahirkan apa sahaja yang dialami oleh mayat-mayat tu. Kampung kita nak pergi Melaka tiap-tiap hari lalu kawasan kubur Batu 14. Pergi jumpa kubur, balik jumpa kubur. Kan ada tertinggal barang, balik-balik lalu kubur lagi. Pergi kerja, balik kerja, jumpa kubur, tapi tak jadi pengajaran pun. Pergi kerja, balik kerja, jumpa kubur, tapi tak dapat pelajaran daripada tu. Sepatutnya boleh jadi pelajaran. Lalu tu, inilah tempat aku kembali besok. Aku akan berbaring seperti orang-orang yang ada dalam tu. Tapi hari ni Allah masih hidupkan lagi yang ni. Esok lusa boleh jadi sini juga tempat aku akan dibaringkan, disemadikan, ditanamkan. Mudah-mudahan boleh menimbulkan keinsafan ni. Tak bagi salam pun tidak. Bagi salam pun tidak. Tetapi segala hal yang berlaku tadi tu, malaikat muka nakir bertanya. Suara malaikat muka nakir seperti guruh, seperti kilat, seperti petir tadi tu. Tak dengar pun. Ada orang rumah dia belakang rumah ni kubur, tak dengar pun. Kata suara malaikat macam guruh, tak pernah dengar pun. Belakang rumah ada kubur, tepi rumah ada kubur. Betul ke tidak? Wajib yakin. Wajib yakin adanya malaikat munkar nakir. Tak dengar tu sebab dilindung, ditutup oleh Allah, dihijab oleh Allah. Ada hikmah. Kalau Allah zahirkan, takkan ada seorang pun yang boleh cari makan atas dunia. Kalau Allah zahirkan apa yang dialami oleh orang mati tu, takkan ada seorang pun yang boleh cari makan atas dunia ni. Kerana terlalu dahsyat takutnya kepada Allah.
Kata Imam Ghazali kalau tak silap, Allah tidak menjadikan sesuatu itu sia-sia. Ingat kepada Allah juga lalai daripada Allah. Allah jadikan lalai itu sendiri ada hikmah. Di antaranya manusia boleh nak cari kehidupan dia. Kerana seandainya dia terlalu takut gerun yang sangat dahsyat kepada Allah, dia takkan boleh cari kehidupan. Yang laki-laki takkan peduli tanggungjawab anak isteri dia, kerana sibuk membuat persiapan dirinya nak takut sangat. Bayangkanlah takut macam mana tengok nanti suasana di padang mahsyar tu. Suami ada tak dia nak cari bini dia? Dia tak cari bini dia. Bangkit daripada kubur, ada tak bini nak cari laki, laki nak cari bini? Dah. Sebab apa tu? Puluh tahun duduk sekali, susah senang atas dunia dulu sama. Tapi kenapa di padang mahsyar nafsi-nafsi? Terlalu takut kepada Allah. Dahsyatnya takut tu. Padahal duduk berbini berlaki puluh tahun, tapi di padang mahsyar besok kau aku. Tak terfikir mana bini, tak terfikir mana laki, tak terfikir mana anak, tak ada. Masing-masing terlalu takut gerun dengan Allah, sampai tak terfikir pun orang yang paling dia sayang atas dunia. Itulah contohnya. Kalau Allah buka akan segala azab siksaan yang berlaku di alam barzah tu, sehingga timbul di dalam hati kita perasaan takut yang sangat dahsyat, ada kita nak pedulikan laki kita? Tak ada. Ada kita nak pedulikan bini kita? Dah. Tu hikmahnya, supaya kita dapat cari makan. Kalau lalu kat Batu 14 tu dengar jeritan orang dalam kubur tu, memang orang tak pergi kerja dah, patah balik. Patah balik. Oi, takut tu. Daripada mata kepala manusia, kerana nak menduga, di antara hikmahnya supaya nak menduga sejauh mana keyakinan kita terhadap perkara yang gaib yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejauh mana kita membenarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang berita alam barzah contohnya. Sejauh mana kita menerima ataupun mempercayai, meyakini apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW tentang alam akhirat, alam kiamat, alam barzakh. Jadi itu merupakan suatu dugaan daripada Allah, ujian. Nak tengok, ada yang beriman, ada yang gagal, ada yang yakin, ada yang tidak. Yang yakin itu adalah orang yang beriman, meskipun dia tak boleh nak dengar suara malaikat, meskipun dia tak boleh nak lihat malaikat munkar nakir dan sebagainya, tapi hatinya tetap yakin dan percaya. Yakin dan percaya. Daripada yakin dan percaya itulah dia akan membuat persiapan sebaik-baik. Sebab dia yakin adanya malaikat munkar nakir yang sangat menakutkan, yang sangat menggerunkan, yang dia sendiri seorang diri akan berhadapan dengan malaikat tersebut. Dengan sebab keyakinan dia itulah dia berusaha sebaik-baik menggunakan masa hidup dia ni membuat amal soleh. Sebab dia yakin, walaupun orang lain tak percaya adanya malaikat munkar nakir, dia percaya sungguh-sungguh. Bila dia belajar, dia mengaji, dia dengar dah malaikat munkar nakir sifatnya begini. Tak ada sifat kasih sayang langsung, menakutkan sangat, menggerunkan sangat. Allah tugaskan dia untuk mengazab orang yang di dalam alam kubur itu. Seandainya tidak dapat menjawab soalan-soalan, Allah perintahkan mereka azab dengan seazab-azabnya. Tidak ada sifat belah kasih sayang di dalam diri mereka ni kalau nak mengazab. Jadi dia takut, lalu daripada takut itulah dia akan berubah, berusaha memperbaiki dirinya dengan Allah. Itu di antara kerana menduga supaya zahir dan nyata mereka itu percaya yang gaib dan yang tiada percaya. Nak uji siapa percaya, siapa tak percaya. Kalau percaya dia mukmin, kalau dia tak percaya dia munafiqin.
Meskipun dia solat tapi dia tak percaya tentang alam barzakh, dia tak percaya tentang alam kubur, dia tak percaya ataupun dia ragu. Maknanya dia tak terima sepenuh hati. 50 dalam hatinya. Boleh jadi ada malaikat muka nakir, boleh jadi ada alam kubur, boleh jadi ada kesenangan dalam kubur, boleh jadilah benda tu, kata dia boleh jadi. Dia kata dia tak yakin adanya alam kubur tu, dia tak yakin. Tapi bolehlah, kata dia. Orang ni kafir munafiki, walaupun dia sembahyang. Kafir munafik. Pernah dengar sekali ceramah Habib Munzir. Dia kata apa, seandainya Allah Ta'ala, kata Nabi SAW, seandainya kalau sekiranya aku tidak takut, kata Nabi SAW, manusia ni semua mati bergelimpangan. Seandainya aku, kata Nabi SAW, kalau aku tak takut umat aku ni mati bergelimpangan, aku akan minta kepada Allah agar memperdengarkan segala azab kubur. Maksudnya tu apa tu? Maksudnya kalau seandainya dibukakan hijab oleh Allah sehingga kita boleh mendengar, melihat dan sebagainya azab siksaan yang berlaku di alam barzakh, nescaya kita manusia ni akan mati bergelimpangan, mati terkejut kerana terlalu takut. Boleh bawa mati kerana terkejut dengan dahsyatnya azab yang ada dalam kubur. Itu kenapa Nabi kata, kalau aku tak takut manusia ni mati bergelimpangan, nescaya aku akan minta kepada Allah supaya memperdengarkan segala azab yang ada dalam kubur. Tapi Nabi tak minta. Sebab apa? Kalau minta juga habis yang mati bergelimpangan, tak sempat nak buat amal. Kemudian syurga, ini di antara perkara yang wajib kita beriman dengan sepenuh hati. Syurga ni apa? Iaitu nikmat balasan mereka yang beriman. Jadi sewaktu hidup ni usahakan iman kita. Usahakan iman kita dengan makna apa? Belajar, mempelajari ilmu yang menerangkan tentang apa itu iman yang sebenar. Iman bukan bererti sembahyang, iman bukan bererti banyak solat, iman bukan bererti hidupkan sunnah. Iman bermaksud kepercayaan yang betul, yang yakin, yang jazam di dalam hati terhadap Allah. Kenapa pula begitu? Kerana orang kafir yang tidak beriman, yang dipanggil munafik, pun menghidupkan sunnah Nabi SAW. Zaman Nabi SAW, golongan munafik ni solat, golongan munafik ni puasa, zakat, haji, umrah dan sebagainya. Padahal hati mereka tidak memiliki kepercayaan yang betul terhadap Allah, terhadap Rasul. Faham tak? Jadi jangan kita tersalah faham. Iman itu bermaksud sembahyang. Kita nak baiki iman, kita sembahyang banyak-banyak. Salah, tuan-tuan. Kita nak baiki iman, kita puasa banyak-banyak. Salah. Nak baiki iman yang salah dengan belajar, baru boleh kita membezakan fahaman kepercayaan dalam hati yang betul dan kepercayaan dalam hati yang salah. Nak percaya kepada Allah ni kepercayaan yang bagaimana, yang wajib diletakkan. Apa perbezaan kepercayaan kita terhadap Allah dan kepercayaan kita terhadap yang selain Allah? Dengan kita belajar sembahyang banyak-banyak tidak akan menambahkan ilmu kita. Betul ke tidak? Kalau macam tu tak payah buka kitab fiqh, tak payah mengaji fiqh, sembahyang saja. Nanti lama kelamaan sembahyang kita automatik jadi betul. Boleh macam tu? Jadi nak memperbetulkan iman bukan dengan memperbanyakkan ibadat, belajar. Ulama kata belajar. Imam Ghazali kata mengaji akidah.
Bila kau mengaji akidah, nanti kau akan dapat memperbetulkan akidah yang ada dalam diri. Akidah yang salah akan nampak salah. Akan boleh bezakan akidah yang betul dari yang salah. Mana yang perlu diambil, mana yang perlu dijauhkan. Bukan dengan makna nak memperbetulkan iman, sembahyang jemaah banyak-banyak, qiyamul lail banyak-banyak, puasa banyak-banyak. Tak. Itu namanya Islam. Sembahyang tu namanya Islam, puasa tu namanya Islam. Jadi jangan kita terkeliru, sahabat-sahabat rahimakumullah. Jangan terkeliru, jangan terpedaya dengan perkataan-perkataan mereka yang tidak memahami. Nak betulkan iman, nak baiki iman, menuntut ilmu, belajar apa maksud beriman dengan Allah, iman yang macam mana. Daripada iman yang benar, iman yang betul, itulah nanti yang akan menjadikan dia orang yang banyak sembahyang, menjadikan dia orang yang banyak berpuasa, banyak berqiyamul lail. Itu hasil daripada iman yang betul tadi. Hasil daripada iman yang betul. Bukan dengan sembahyang tu akan memperbaiki iman dah. Kalau begitu, orang munafik tu kenapa tak beriman sedangkan dia solat? Munafik tu kenapa dia tak beriman sedangkan dia tak tinggal solat? Solat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi makmum Nabi lagi. Solat berimamkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Solat berjamaah dengan para sahabat yang lain. Duduk mendengar ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa dia munafik? Itu menunjukkan amal tak boleh memperbaiki iman. Ilmu mengaji. Kita ni tak nak mengaji. Nak mengelak aja. Nak mengelak aja kita, nak cenelat je. Pandai je akal kita ni kita gunakan untuk reka-reka alasan yang konon-kononnya relevan, yang konon-konon nanti Allah terima. Jangan Imam Ghazali pesan dah, menuntut ilmu kerana amalan itu, ibadat itu buah yang terbit daripada ilmu. Daripada ilmu nanti akan terbitnya buah, iaitu amal. Ini nak buah tapi tak tanam pokok, mustahil. Nak buah kena tanam pokok, nak ibadat, nak amal kena menuntut ilmu. Kalau nak beramal saja tak nak menuntut ilmu, tu orang panggil buah palsu, buah plastik, yakni solat plastik. Solat plastik, puasa plastik, tutup aurat plastik, iman plastik. Sebab apa? Tak ada pohon dia. Buah yang tak ada pohon ni buah plastik. Kalau yang ori ada pohon dia. Nak buah durian ori kena tanam pokok dia. Kalau nak buah durian plastik, pergi kedai RM2 boleh beli. Boleh beli tu buah-buahan yang dalam perhiasan mangkuk tu. So biji macam buah ori, mujur tak mamah masuk dalam mulut ni. Rupanya plastik. Hati-mati datang rumah saudara kita. Wush, bagus saudara kita ni, muliakan kita sebagai tetamu. Buah-buahan atas meja belum masuk siap dah, rupanya plastik. Mujur anak-anak kita tak telan. Tertipu dengan rupanya yang macam original. Samalah tadi, tertipu dengan solat yang nampak macam real, macam betul, rupanya palsu. Sebab apa? Solatnya tadi bukan berdasarkan ilmu yang dia syaratnya pun dia tak tahu, rukun qauli fi'linya pun dia tak tahu, cara mandi wajibnya pun dia tak tahu, air yang boleh digunakan untuk wuduk pun tak tahu, akidah pun tak tahu, keikhlasan pun tak tahu, tapi solat. Ni namanya solat plastik tadi tu.
Kena belajar. Jangan tinggalkan ilmu, tuan-tuan. Jangan. Allah dah bagi kita makan, dah bagi kita minum, dah bagi kita kerja, dah bagi kita jawatan, dah bagi macam-macam dah. Luangkanlah sikit masa, mari masjid, surau dengar kuliah. InsyaAllah semakin lama semakin banyak pengetahuan kita yang boleh kita gunakan untuk baiki ibadat. Jadi syurga ni suatu nikmat balasan bagi orang yang beriman. Makna kalau tak beriman, jangan impikan yang namanya syurga. Jangan impikan yang namanya syurga kalau amalan yang dibuat tanpa iman yang betul. Jangan impikan syurga seandainya amalan kita bukan berdasarkan iman. Jangan impikan syurga kalau dalam hati kita tidak memiliki iman, pegangan, kefahaman akidah yang betul. Jangan harapkan nak mati dalam iman kalau kita sendiri pun tak tahu iman yang sebenar tu apa. Kita minta Allah pelihara iman, tapi kita sendiri tak peduli pun tentang iman, tak pernah ambil tahu pun. Tahu minta aja kepada Allah, ya Allah hidupkan aku dengan iman, katanya imam. Wahai Allah hidupkan kami dengan iman. Kita kat belakang tadah tangan, amin ya Allah, matikan kami dengan iman, amin. Nak hidup dengan iman, nak mati pun dengan iman. Lepas solat tu imam kata, lepas maghrib ni ada kuliah tauhid, kita nak belajar tentang iman. Nanti kita boleh bezakan iman yang betul, iman yang salah macam mana. Cabut lagi. Cabut lagi. Tak nak ambil tahu tentang iman tu apa. Bahkan isyak datang balik semayang, tu imam doa lagi, Allahumma hidupkan kami dengan iman, amin lagi yang kat belakang ni. Nak, tapi tak nak usaha. Ini semua Imam Ghazali kata jadi angan-angan. Na'udzubillah. Belajarlah. Bukan lama pun sejam. Sehari sejam. Kita kerja sehari 8 jam. Duduk dalam kuliah sejam je paling lama. Itu pun dah rimahnya kita. Cari duit 8 jam, ada yang 12 jam, ada yang 15 jam. Masya Allah. Tak apalah, cari rezeki tu ikutlah selagi halal. Ni masalah ilmu ni tak peduli. 1 jam pun kita berkira bukan main, berasa rugi waktu sejam. Na'udzubillah. Yang beriman dan yang beramal menurut perintah Tuhan, maka di dalamnya penuh berbagai nikmat kelazatan. Bagi siapa tadi tu? Yang waktu hidupnya dia beriman, serta amalan yang dia buat tadi betul dan diterima oleh Allah. Nak amalan ni mesti betul, nak betul mesti ada ilmu. Baru kita tahu cara nak buat bagaimana, cara nak jaga pahala macam mana. Kalau buat macam ni pahala jadi binasa, jadi hilang. Kalau buat macam ni nanti jadi batal, Allah tak terima. Tu bila ada ilmu tu tujuan kita belajar. Boleh tahu cara nak buat. Kalau nak solat mesti kena buat begini, mesti buat begini. Kalau buat begitu nanti batal. Kalau niatnya begitu nanti batal. Kalau buat macam ni makruh, kurang pahala. Kalau lepas solat, kalau buat benda macam ni hilang pahala solat yang kita dah buat tadi. Tu tujuan dia belajar. Kita tahu, aku tak boleh mengumpat ni, sia-sia pahala solat aku. Bukan senang nak solat, sia-sia pahala tahajud aku malam tadi. Kalau aku mengumpat hari ni habis semua. Jangan yang malam tadi, yang sebelum ni pun Allah padam semua. Tu bila dia ada ilmu, dia tahu pantang. Kalau kita tak ada ilmu, kita langgar pantang dia. Langgar pantang pada kita, aku dah semayang. Mengumpat cerita lain, semayang cerita lain. Dalam kita mengumpat pun jangan lupa tanggungjawab kita pada Tuhan. Jangan tak semayang mengumpat tu. Tapi mengumpat-ngumpatlah, tengok semayang. Sedap je dia cakap. Padahal mengumpat tu pantang, jangan dibuat. Sebab itu yang akan merosakkan semayang kita. Allah, mudah-mudahan Allah bagi taufik kita semua. Ada sakit baki umur ni,
Tak tahu berapa hari lagi tinggal. Moga Allah bagi taufik untuk kita dekatkan diri, hati kita, zahir kita dengan Allah. Maka di dalamnya penuh pelbagai nikmat kelazatan yang belum pernah dilihat. Tu dalam alam barzah tadi. Bila orang yang mati tadi dia soleh, solehah, husnul khatimah, dia akan dapat saksikan, bukan saksi sahaja, dia sendiri akan menikmati kelazatan yang belum pernah dia lihat sewaktu dia hidup atas dunia. Kenikmatan sebagai seorang bilioner, kesenangan hidup bilioner, raja, kita dah tengok atas dunia macam mana. Yang tak pernah pergi istana pun boleh tengok sekarang ni dalam handphone tunjuk rumah raja, katil raja, bilik air raja. Makna dah tengok, makna kita dah tahu dah. Kalau kata bilioner, dia punya harta benda macam mana, makan minum dia macam mana, kehidupan dia macam mana, dah tengok. Yang dalam kubur ni tak pernah tengok kesenangan yang macam tu, jauh lebih dahsyat daripada apa yang pernah tengok atas dunia ni. Untuk siapa tadi? Orang soleh, orang solehah, orang yang husnul khatimah. Dia dapat benda yang lebih dahsyat daripada bilioner dapat atas dunia tu. Jadi tak payahlah kita nak kecil hati dengan Allah. Tak payah nak kecil hati dengan Allah apabila Allah tak menjadikan kita bilioner atas dunia ni. Tak kaya mewah macam orang lain, tak apa. Tak payah kecewalah. Sebab kekayaan tu Allah bagi pada semua hamba-Nya atas dunia ni. Yang kafir pun dapat, yang Islam pun dah dapat. Kita jadi tak heran kalau setakat bilioner itu tidak menjadi kehairanan. Yang kita patut takut, risau, bimbang kalau Allah tak bagi kesenangan dalam alam barzah besok. Itu yang perlu kita risau, bimbang dan takutkan. Bukan risau hidup atas dunia tak jadi kaya, bukan. Baiki hati kita tu, baiki hati kita tu. Hati kita ni penuh dengan dunia. Nakkan kesenangan dunia tapi tak peduli pun tentang kesenangan akhirat yang Allah tawarkan. Ni kesenangan akhirat yang Allah tawarkan ni kita tak terpanggil pun, kita tak berasa nak pun, tak ada impian pun. Yang kita impikan rumah mewah, kereta mewah, duit mewah, gaji mewah, pangkat mewah. Tak ada pun impikan kemewahan nikmat dalam alam barzakh. Tak ada pun mengimpikan kesenangan waktu bangkit daripada kubur besok. Tak ada pun mengimpikan mendambakan kesenangan di padang mahsyar, di titian sirat, di mizan. Tak ada pun. Sebab apa? Hati kita penuh dengan dunia. Hati kita ni dah dipengaruhi, dah disihir oleh dunia. Sehingga kita selalu duk fikir, kalau aku dapat begini, kalau aku dapat begitu, kalau aku dapat begini. Makna yang begini begitu tadi semuanya tentang dunia. Kalau aku dapat rumah mewah macam tu, kereta mewah macam tu, duit mewah macam tu, gaji mewah macam tu, alangkah bahagianya, alangkah beruntungnya. Padahal apa yang dikhayalkan tadi tu Allah bagi juga pada orang yang tak beriman dengan Allah. Orang tak beriman dengan Allah pun Allah bagi. Patut kita khayalkan, dambakan aku, ya Allah, mudah-mudahan senanglah saat nak mati besok. Mudah-mudahan kau tolonglah. Mudah-mudahan saat aku nak mati nanti datang Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi syafaat. Mudah-mudahan husnul khatimah. Mudah-mudahan dalam kubur besok kesenangan. Tu yang patut kita impikan, yang sepatutnya, yang sepatut-patutnya. Sebab dia bersifat kekal. Kita ajar hati kita, insya-Allah ajar hati kita. Dia bukan tiba-tiba, ajar hati kita, pujuk hati kita supaya seronok dengan tawaran-tawaran akhirat Allah. Kita orang awam ni, orang ramai-ramai ni kena buat macam tu, baru kita minat nak dekat dengan Allah. Tilik upah-upah yang Allah siapkan tu untuk nak menjinakkan nafsu kita yang liar dengan ibadat ni. Pujuk dia dengan memandang kelebihan-kelebihan dan upah-upah yang Allah nak bagi. Jangan kita tiru para nabi, para wali tu.
Martabat imannya tidak seperti kita dah. Makrifatnya tak seperti kita dah. Sebab tu dia buat ibadat semata-mata jalankan tanggungjawab sebagai hamba. Dia tak pandang nikmat syurga, tak pandang nikmat kubur, tak pandang apa-apa pun. Yang dia pandang, yang dia cari redha Allah. Kita jangan nak tiru mereka, belum sampai martabat situ. Kita ni kebudak-budakan, kanak-kanak lagi dalam ibadat. Kanak-kanak perlukan upah untuk rajin khidmat. Dapat aiskrim, dapat beli aiskrim, dapat beli jajan, seronok buat ibadat, buat kerja. Kita ni macam tu. Jangan kita nak berasa kita ni dah dewasa dalam ibadat. Jangan kita nak berasa aku ni dah dewasa dalam ibadat. Orang dewasa dalam ibadat tu para nabi, para rasul, aulia illah tu, ahlillah tu, arif billah tu. Tengok solat dia orang macam mana. Kalau kita nak mengaku yang kita ni solat kita ni seperti orang dah dewasa dalam ibadat. Yang ulama, yang ahlillah kata, yang waliullah kata dalam ibadat solat tu kena ada 10 sifat hati. Ada ke tidak pada kita? Ada tak 10 sifat hati tu waktu kita solat, waktu kita puasa, waktu kita baca Quran, waktu kita duduk dalam majlis ilmu, waktu apa saja ibadat? Ada tak 10 benda tu dalam hati? Kalau ada, baru panggil orang ni dewasa dah dalam ibadat. Kita solat dalam keadaan tak seronok. Solat buat ibadat, bukan solat je, ibadat dalam keadaan terpaksa. Kadang-kadang kita buat ibadat tu sebab dah terbiasa, bukan sebab cinta, rindu, seronok, bukan. Sebab dah terbiasa. Jadi kalau tak buat jadi macam macam ada kekurangan. Jadi buat tu atas sebab dah terbiasa, bukan sebab bukan buat sebab rindu. Ada orang tiap-tiap minggu dia balik kampung, bukan sebab dia rindu dengan kampung dia. Jadi adat dia balik. Mana balik kampung? Jawab pun lemah je. Dia jawab pun lemah aja. Tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu dia balik, tiap-tiap bulan dia balik. Pergi mana? Balik kampung. Dah tu paksa balik lah. Balik. Tu. Adakah dia balik kampung sebab dia rindu? Dah. Sebab dah biasa balik. Dia beza dengan orang yang rindu lain. Dia buat serta seronok. Cuba kita tengok hati kita, ada tak seronok? Ada tak waktu kita buat tu semata-mata pandang ini rahmat Allah, pertolongan Allah? Kita tak ingat. Adakah waktu kita buat tu kita ada rasa harap Allah terima, takut Allah tolak? Tak ada. Adakah kita buat dalam keadaan sabar? Kita tak sabar dalam taat, walaupun taat yang kita buat tak sabar. Jadi jangan kita nak meniru-niru orang yang tinggi darjatnya. Kita level kita, buat level kita. Belajar pelan-pelan, usaha pelan-pelan, mujahadah pelan-pelan. Nanti insya-Allah Allah akan tolong, Allah akan mendewasakan kita dalam ibadat. Nanti akan berubah niatnya daripada pandangkan pahala, pandang fadilah, pandang syurga. Nanti lama-kelamaan bila dia dah dewasa, Allah dah ajar dia macam-macam kesalahan dia dah jumpa dan dia dah baiki. Nanti lama-kelamaan berubah dah hatinya. Tidak seperti kebudak-budakan dah. Jadilah macam orang dewasa tu. Tapi bukan tiba-tiba lahir dewasa. Lahir terus dewasa. Mana pula? Ibadat-ibadat dia terus grade A dah. Dia kena jumpa yang bawah-bawah ni dulu. Sebab tu Imam Ghazali pesan, jangan cepat nak melompat, jangan cepat tergopoh gapah nak duduk darjat tinggi, nanti jatuh tergolek habis. Naik pelan-pelan, daki pelan-pelan. Allah tahu kita sedang usaha. Jangan cepat melompat nak jadi wali. Kan jatuh tertangkup jadi kuali nanti kan. Pelan-pelan. Orang yang nak beribadat memang hatinya begitu, tak apa. Kita buat dari kita, aku ni bila tilik fadilat Allah, tilik fadilat solat jemaah ni begini aku kena buat lah. Banyak pahala aku dapat besok, senanglah aku. Tak apa, kita orang awam. Adakah tak ikhlas dengan melihat fadilat, mengharapkan fadilat? Aman dah.
masuk dalam ikhlas juga beribadat, cuma grade dia tu tak samalah dengan orang yang buat semata-mata nak cari redha. Daripada buat nak orang sanjung, daripada buat solat nak orang puji, nak orang pandang, ini dosa dah, itu tak ikhlas. Biarlah kita buat amal, tinggalkan maksiat, sebab pandang pahala yang Allah nak bagi, syurga yang Allah nak bagi, keindahan alam barzah yang Allah nak bagi, tak apa. Duduk dalam kategori orang ikhlas beribadat juga. Didengar, jadi tak pernah kesenangan dalam alam barzah tu tak pernah dilihat, tak pernah dirasa oleh seorang pun yang masih hidup, tak pernah rasa seronok, senang, bahagia dalam alam kubur tu. Meskipun dia seorang raja, meskipun dia seorang ataupun orang nombor satu paling kaya dalam dunia ni, dia tak pernah rasa nikmat, senang, lazat yang Allah bagi kepada orang-orang soleh-solehah yang bertakwa di dalam barzah. Dia tak pernah rasa, walaupun dia nombor satu paling kaya dalam dunia. Apa nikmat yang dia tak dapat dengan kekayaan yang macam tu? Macam-macam, minum, pakai, kenderaan, rumah, hiburan, semua dia tak pernah rasa. Nikmat alam barzah tu jauh lebih hebat daripada tu. Tak ada seorang pun yang pernah rasa, melainkan orang yang dah mati dalam keadaan husnul khatimah. Yang dah rasa, melainkan yang dah mati dalam husnul khatimah. Mereka ni dah rasa dan sedang merasai, yang sedang berada di alam barzah sekarang ni. Mudah-mudahan ibu bapa kita, anak bini kita, ahli keluarga kita, saudara mara kita yang dah pergi itu, mudah-mudahan dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya nikmat di alam barzah tu. Amin ya Rabb, amin ya rabbal alamin. Berkah anak cucu cicit dia belajar, berkah anak dia belajar mengaji, ikhlas kerana Allah. Mudah-mudahan sampai keberkahan ni kepada orang-orang yang ada pertalian darah dengan kita yang dah pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tuan-tuan buat ni sampai tuan-tuan, sampai ibaratnya almarhum almarhumah itulah yang sedang duduk bersimpuh di dalam majlis ilmu ni. Kalau tuan-tuan dapat 1000 pahala malam ni, 1000 pahala tu juga disampaikan oleh Allah kepada mereka. Sebab tu tanda-tanda anak-anak yang soleh, yang solehah, dia akan bantu ibu bapa ataupun yang dah pergi tadi, dengan makna dia melakukan amal soleh, kerana dengan amal soleh dia itulah akan menyenangkan, meringankan bebanan orang yang dalam kubur. Orang yang dalam kubur ni, kata Tok Guru, ibaratnya seperti orang yang duduk kelemasan dalam laut. Orang yang lemah dalam laut ni, apa saja nak minta tolong, mana dia orang duduk atas darat ni tak bagi pertolongan. Begitulah ibaratnya orang yang dah mati tu, senantiasa tertunggu-tunggu, ternanti-nanti pahala yang dibuat oleh amal orang-orang yang hidup, amal-amal soleh orang hidup tu, supaya dikirimkan kepada mereka. Khususnya anak-anak, khususnya anak-anak, ibu bapa tertunggu-tunggu, ternanti-nanti, sebab dalam kubur ni bukan senang. Bukan senang. Jadi tertunggu-tunggu seperti orang yang kelemasan tadi, ternanti-nanti pertolongan. Kita pun macam itulah besok. Maka tak pernah dirasa, tak pernah didengar, dan tak pernah terlintas di dalam hati manusia di dunia. Maka kekallah orang mukmin duduk di dalamnya, dalam syurga tadi tu. Dalam syurga tadi tu, kekallah duduk dalam syurga tu selama-lama dengan penuh nikmat tu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ilmuhu atam. Mudah-mudahan dengan berkat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan keberkahan, kemuliaan majlis ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala, dengan keberkahan para malaikat yang mengunjungi, yang menghadiri majlis ilmu, majlis zikir. Mudah-mudahan dengan berkat doa ibu bapa kita, orang-orang soleh, tutup guru kita, mudah-mudahan kita semua yang hadir, yang mengikuti, diberi keampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak lupa anak isteri kita, adik-beradik kita, almarhum almarhumah, ibu bapa kita yang masih hidup ataupun dah pergi,
Mudah-mudahan semuanya mendapat kelebihan. Allah sampaikan pahalanya kepada semuanya, insya-Allah. Tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya Allah menghendaki, maka Allah akan menyampaikan dengan kehendak Allah. Tidak mustahil. Jangan dipersoalkan bagaimana Allah Ta'ala nak mengirimkan, nak menyampaikan pahala-pahala ini. Seandainya ada, ya Allah, mudah-mudahan. Mudah-mudahan majlis ilmu kita ni yang tak sempurna ni, mudah-mudahan adalah pahala yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semuanya dipilih oleh Allah, diberi taufik, dibimbing oleh Allah zahir dan batin. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang istiqamah dalam belajar, dalam usaha baiki diri, baiki hati. Mudah-mudahan Allah sentiasa pilih kita bermulazamah duduk dalam majlis ilmu setiap hari. Mudah-mudahan Allah lahirkan di kalangan kita, rezekikan kepada kita anak-anak yang soleh, yang solehah, bertakwa, yang berjaya dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dikabulkan segala doa, segala hajat yang tersurat, yang tersirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana. Rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una. Rabbana fakki ahlana wa qarabatilana fi dinina ma ahli qutri untha wa dzakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Insyaallah salat